Cuba anda bayangkan, sebuah kerajaan negeri yang rapuh, penuh dengan percaturan kuasa, diapit oleh rakan sekutu yang pada bila-bila masa boleh berubah menjadi lawan. Inilah realiti politik Sabah hari ini, sebuah gelanggang politik yang syarat dengan drama dan pergelutan kepentingan. Tetapi persoalannya, siapakah sebenarnya yang menjadi liability dalam percaturan kuasa ini? Adakah benar gabungan rakyat Sabah atau sebenarnya pihak lain yang cuba menyembunyikan kepincangan mereka di balik slogan kestabilan? Disclaimer, berita ini adalah berdasarkan laporan oleh Malaysia Kini bertarikh 18 Ogos 2025 yang bertajuk GRS Jadi Liability, PKR Sabah beri penjelasan lepas dibidas. Susulan kritikan daripada Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat PKR Sabah menjelaskan kenyataan penerusinya Mustafa Sakmud hanyalah luahan kegusaran terhadap kenyataan seorang pemimpin kanan UMNO negeri. Ketua Penerangan PKR Sabah Ahmad Farid Sainuri berkata, kenyataan Mustafa itu adalah sebagai reaksi terhadap kenyataan Ketua Penerangan UMNO Sabah Suhaimi Nasir yang menyifatkan Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai liability dalam cinta tiga segi dengan PH. Dalam kenyataan hari ini, Farid menegaskan Mustafa sendiri tidak menganggap GRS sebagai liability, sebaliknya sebagai rakan sekutu dalam menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Fakta utama yang dinyatakan tapi gagal difahami ialah bagaimana komitmen PKR Sabah dalam memastikan kestabilan politik di peringkat nasional dan negeri dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Justru kerjasama baik antara PH dan GRS yang perlu dipertahankan dan bukannya mencabar Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pimpinan GRS sepatutnya bersyukur dengan Perdana Menteri dan PH Sabah yang telah menyelamatkan kerajaan negeri daripada bertukar disebabkan langkah Kinabalu sebelum ini, katanya, mengekalkan kestabilan. Baru-baru ini, Mustafa dalam wawancara bersama Malaysia Kini berkata keutamaannya adalah mengekalkan kestabilan dalam kalangan parti kerajaan meskipun timbul kebimbangan bahawa GRS adalah liability. Dia juga mengakui kritikan BN Sabah terhadap pentadbiran negeri pimpinan GRS khususnya berkaitan skandal rasuah lesen perlombongan adalah berasas. Dalam respons balasnya, Ketua Gagasan Rakyat Pantai Dalit, Jasni Daya menasihati Mustafa supaya tidak merosakkan kerjasama antara GRS dan PH serta mengingatkannya agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan. Begitu juga dengan pemuda Gagasan Rakyat Darau yang menyifatkan Mustafa sendiri sebagai liability kerana gagal menunjukkan prestasi baik sebagai anggota Parlimen Sepanggar. Hari ini, Farid berkata PKR Sabah menghormati Ketua Menteri Haji Jinor. PKR Sabah amat menghormati kepimpinan Ketua Menteri dan menghargai kerjasama baik antara GRS dan PH. Namun, janganlah pandangan kami disalah erti hanya kerana laporan media yang kadangkala tidak menggambarkan intipati suara hati sebenar, katanya lagi. Dia turut menggesa perundingan kerusi diselesaikan segera dengan menekankan ia perlu dibuat bersama kepimpinan PH Sabah bukannya dengan parti komponennya. Skandal rasuah. Pada November lalu, Malaysia Kini mendedahkan dakwaan skandal rasuah berdasarkan siri rakaman video bocor yang sehingga kini menyaksikan hanya 2 wakil rakyat didakwa bersama seorang ahli perniagaan yang menjadi pemberi maklumat, Albert Tay. Selain Haji Ji, rakaman video yang bocor itu turut mengaitkan dakwaan yang melibatkan pelbagai menteri dan adun negeri. Semua pemimpin GRS yang dituduh Tay telah menerima rasuah daripadanya, menafikan dakwaan berkenaan. Namun sebelum itu lagi, hubungan antara BN Sabah dan GRS sudah mula retak selepas BN Sabah menarik balik sokongan
terhadap kerajaan pimpinan Hajiji pada 2023. Awal bulan ini, Anwar yang juga pengerusi PH semasa lawatan ke Sabah menyentuh soal cinta tiga segi itu dan menyatakan harapan agar pertembungan antara BN dan GRS dapat dielakkan dalam pilihan raya negeri akan datang. Tetapi inilah persoalan besar yang membelit politik Sabah. Adakah benar GRS satu-satunya liability atau sebenarnya semua pihak terpalit dengan isu yang sama, hanya berbeza cara mereka mengolah naratif di hadapan rakyat? Skandal rasuah perlombongan jelas menunjukkan betapa seriusnya masalah integriti dalam pentadbiran negeri. Namun anehnya, ramai pemimpin masih memilih untuk menutup mata sambil berbicara tentang kestabilan. Adakah kestabilan ini benar-benar untuk rakyat atau sekadar untuk mengekalkan kuasa politik dan kepentingan pribadi? Para penonton yang budiman, inilah gelanggang politik Sabah, penuh teka-teki, penuh percaturan. Apakah GRS benar-benar liability atau PKR dan PH sendiri yang kini menanggung risiko besar kerana mempertahankan rakan sekutu yang kian dipertikai? Bagaimana pula dengan BN Sabah? Adakah mereka sedang menunggu masa untuk menikam dari belakang sekali lagi? Kami serahkan soalan kontroversi ini kepada anda. Adakah politik Sabah sedang menuju kepada kestabilan yang dijanjikan atau sebenarnya sedang berjalan perlahan-lahan ke arah kehancuran yang lebih besar? Sebelum kita akhiri, jika anda rasa politik Sabah hanyalah drama bersiri tanpa penghujung, percayalah, episod seterusnya mungkin lebih mengejutkan daripada yang anda bayangkan. Pastikan anda tidak ketinggalan untuk mengikuti pendedahan seterusnya di channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe kerana politik Sabah sentiasa penuh dengan rahsia yang menanti untuk dibongkar. Sekian, sampai jumpa lagi.